Yang seperti ini dinyatakan waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dia akan dapat 2 syurga. Menurut ulama-ulama tasawuf, ni pandangan ulama tasawuf lah. 2 syurga itu tafsiran ulama-ulama tasawuf, iaitu pertama sekali jannatun na'im lah di akhirat nanti, syurga akhirat. Itu memang syurga sungguh lah. Yang kedua itu jannatul ma'arif, syurga ma'rifat di dunia ini. Dengan erti bila jiwa manusia berjaya dibersihkan, dibuang hijabnya, disucikan daripada akhlak yang buruk, sifat yang buruk, lintasan hati yang buruk dan segala macam sifat-sifat yang buruk tu, maka pada waktu itu manusia akan memperolehi makrifat yang mendalam terhadap Allah. Maka jiwa yang memiliki makrifat yang mendalam terhadap Allah ni akan mencapai kebahagiaan, akan mencapai ketenteraman, kebahagiaan, dan itu dianggap sudah ada makna-makna keakhiratan, makna-makna syurgawinya. Itu maksud. Jadi Syekh Abdul Qadir kata, sekiranya engkau berjaya mencapai keadaan tadi itu, mengabaikan makhluk, yakni tidak lagi melihat, memandang, menaruh harapan kepada makhluk, kerana keyakinan terhadap Allah, kerana makrifat terhadap Allah, kerana bergantung sepenuhnya kepada Allah, kata Syekh Abdul Qadir, engkau akan mendapat rahmat Allah. Yang kedua, Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memadamkan gelora nafsu burukmu. Nafsu-nafsu buruk manusia ni akan dipadamkan, akan ditundukkan, sehingga manusia tidak terganggu lagi oleh kemauan buruknya. Kadang-kadang sampai tahap ni, ada kalanya kadang-kadang kita menanggung beban kerana kemauan kita tu. Ada kalanya kita mari ingat nak makan rojak keling kadang-kadang. Baik nak tidur start kan? Lagi nak cari. Ada hari-harinya, nak kabarnya. Kala siapa pergi jauh-jauh, kita pergi, ada waktu-waktunya. Kadang-kadang berlaku. Nak kabarnya, kemauan kita ni dah timbul kadang-kadang, tak boleh nak kabar sekarang. Jadi ada kalanya kemauan itu yang membebankan kita. Jadi Syekh Abdul Qadir kata, kalau kita berjaya meletakkan hati kita ni tidak lagi berpaut kepada makhluk, kerana keyakinan kita kepada Allah, ingatan hati kita kepada Allah, antaranya kata Syekh Abdul Qadir, Allah Ta'ala akan memadamkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala padamkan kemauan gelora nafsu buruk tu, sehingga kita tidak lagi diganggu oleh kemauan nafsu yang buruk kita. Itu dia. Dan dia menempatkanmu dalam kehidupan yang baru dan mulia. Kata Syekh Abdul Qadir, demikian juga Allah Ta'ala akan meletakkan kita dalam kehidupan yang baru dan mulia. Kehidupan yang bagaimana? Di akhirat nanti, yang hidup di alam akhirat, jiwa yang murni, yang bersih. Sebab tu orang yang beriman ni, kalau dia ada dosa tu, dia akan dibalas dulu. Sesuai dengan kesilapan dosa, sesuai dengan dosa kesalahan dia tu. Tapi kesudahannya, setelah dibersihkan, dia akan balik ke syurga balik. Kehidupannya begitu. Maka di dunia ini, apabila manusia berjaya menyuci, membersihkan hati dia, menyucikan batin dia tu, maka dia seumpama seolah-olah sudah menghidu bau-bau kehidupan akhirat. Semacamnya. Kerana dari aspek jiwa yang bersih tadi tu. Jiwa yang bersih daripada sifat-sifat yang buruk, jiwa yang tenteram, jiwa yang tenang. Jiwa kita ni tak tenteram, tak tenang kerana pengaruh-pengaruh sifat buruk tu banyak. Apabila sifat-sifat buruk tu berjaya dikikis, dia buang, manusia akan mencapai hakikat ketenteraman, kebahagiaan. Itu perkara ni. Jadi bila manusia berjaya mencapai di dunia, berarti itu satu kehidupan baru bagi manusia. Kehidupan yang dinamakan kehidupan ukhrawiyah, yang ada makna-makna keakhiratan. Tidakkah kita dengar dalam firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu, jiwa yang tenteram, yang tenang, yang bersih. Jiwa yang tenteram, mutmainnah ni, yang tenang ni, yang penuh keyakinan ni, iaitu jiwa yang sudah dibuang hijab-hijabnya, sudah dibersihkan daripada pengaruh-pengaruh sifat-sifat buruknya, keinginan-keinginan buruknya, nafsu-nafsu buruknya itu sudah dibersihkan. Maka jadilah nafsu mutmainnah. Maka di akhirat, irji'i, kata Allah, ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan redha,
lagi diredai. Jadi di akhirat nanti, bahawa jiwa mukmin itu jiwa yang mutmainnah, yang bersih. Maka di dunia ini, sesiapa yang berhasil mencapainya, berarti dia sudah ada makna-makna keakhiratan. Sudah ada makna-makna. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi sesiapa yang takut kepada Tuhannya, dia akan dapat 2 syurga. Waliman khafa maqama rabbih, orang yang memiliki perasaan haibah takut kepada Allah. Perasaan ini tak akan dicapai kecuali jiwa itu berjaya dibersihkan. Yang akan mencapai perasaan takut kepada Allah ni setelah jiwa manusia berjaya disuci bersihkan daripada pengaruh sifat-sifat buruk, pengaruh pegangan-pegangan yang tidak betul, akhlak-akhlak buruk, dorongan-dorongan ataupun lintasan-lintasan buruk sudah dapat dibendung, dikawal, disuci bersihkan hatinya itu. Jiwa yang semacam itulah yang akan mula merasa, antaranya merasa kehebatan Allah, takut kepadanya. Yang seperti ini dinyatakan waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dia akan dapat 2 syurga. Menurut ulama-ulama tasawuf, ini pandangan ulama tasawuf lah. 2 syurga itu tafsiran ulama-ulama tasawuf, iaitu pertama sekali Jannatun Naim lah di akhirat nanti, syurga akhirat. Itu memang syurga sungguh lah. Yang kedua itu Jannatul Ma'arif, syurga ma'rifat di dunia ini. Dengan erti bila jiwa manusia berjaya dibersihkan, dibuang hijabnya, disucikan daripada akhlak yang buruk, sifat yang buruk, lintasan hati yang buruk dan segala macam sifat-sifat yang buruk itu, maka pada waktu itu manusia akan memperolehi makrifat yang mendalam terhadap Allah. Maka jiwa yang memiliki makrifat yang mendalam terhadap Allah ni akan mencapai kebahagiaan, akan mencapai ketenteraman, kebahagiaan, dan itu dianggap sudah ada makna-makna keakhiratan, makna-makna syurgawinya. Itu maksud. Jadi waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut kepada Allah ni, dia akan dapat 2 syurga. Satu di akhirat, itu seperti yang sedia maklumlah, dan satu lagi di dunia ini yang berupa kenikmatan batin, jiwa yang tenteram, jiwa yang yakin, jiwa yang penuh dengan keyakinan dan kebahagiaan.